Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okey. So, hari ini saya nak bincangkan sedikit dengan tuan-tuan puan-puan regarding inflation dan juga apa kesan kepada kripto lah. Okey. So, esok 16 Mac adalah satu tarikh yang agak penting sebab akan ada mesyuarat FOMC. Okey, Jerome Powell dia mungkin akan buat pengumuman lah regarding Fed rate hike dan sebagainya, dan usually ini adalah antara setiap bulan ada, bulan lepas ada, so bulan ni pun ada. So orang akan tengok apakah reaction of the market, bukan market kripto saja tapi the whole market, adakah dia akan naik dan adakah dia akan turun, dan market kripto juga kemungkinan akan affected. Okay, so kita nak tengok apa situasi yang sedang dialami sekarang dan apa yang kita boleh jangkakan on cryptocurrency market. Adakah ini sesuatu yang negatif ataupun sesuatu yang positif? Sebab hakikat sekarang ni, kalau tuan-tuan puan tengok dekat price action Bitcoin, Ethereum dan juga kripto, dia sangat-sangat membosankan. Ada yang kata dia bergerak sideways dan market sangat bearish buat masa sekarang. Kalau kita buka Greed and Fear Index pun rasanya bawah daripada 20. Okay, so the market is in fear mode buat masa sekarang. Okay, so kita nak cerita tentang inflation. Apa yang kita boleh tahu adalah the US inflation hit 7.91%. Okay, dia sepatutnya 7.5%, tetapi dia lebih sedikit. Of course, dengan apa yang berlaku sekarang dengan peperangan Ukraine dan juga Russia, dia bukan sahaja efek kepada Ukraine ataupun kepada Russia, ialah dia kena sanction dan sebagainya, dia juga efek kepada US dan mungkin negara-negara yang lain. Sebab selalunya kalau ada dua negara yang berperang, kesan direct mungkin dialami oleh dua negara tersebut ataupun negara yang kena serang, tetapi kesan-kesan yang non direct ataupun kita panggil kesan sampingan, dia boleh melimpah ke negara-negara lain dan juga melimpah ke market. Okay, so ini dia US inflation hit 7.91%, negative impact on Bitcoin price. So news dia memang bearish lah. So sekarang ni news mostly akan bearish, tetapi yang saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan ni adalah this part. Okay, so kalau tengok dekat chart ni, ni adalah BTC price against US Treasury yield lah, 10-year Treasury yield. Okay, so kalau kita tengok, dia bergerak berlawanan. Yang warna line yang berwarna hitam ni adalah pergerakan harga Bitcoin, dan yang warna orange ni adalah pergerakan credit market lah ataupun Treasury yield. So apa yang kita dapat lihat ni adalah dia memang bergerak bertentangan. Kalau harga Bitcoin drop, Treasury yield ni akan naik. So kenapa benda ini berlaku? Ini yang penting. Okay, so kenapa benda ni boleh meningkat yang Treasury yield? Sebab apa? Sebab market dah mula menerima hakikat bahawa inflation is here to stay. Maksudnya dia dah bagi tahu inflation ni tak dapat dielakkan, kena hadap, dan mungkin benda ni telah berlaku. Okay, dan that is why bila inflasi semakin meningkat, market-market ataupun kelas-kelas aset yang sangat volatile macam cryptocurrency dan even stock, tech stock dan juga sebagainya, usually ramai pelabur-pelabur besar tak akan beli. Mereka akan pergi kepada Treasury yield. Sebab apa? Sebab ia dikeluar, dalam bahasa mudah lah, ia basically issued by the government, dan bagi mereka ini adalah pulangan yang paling selamat ataupun investment yang paling selamat, walaupun dia taklah bagi pulangan yang besar, tapi dia selamat. So itu adalah perception of the market. Okay, so sebab kadang-kadang market is not about fact, it's about persepsi. So persepsi dia adalah kalau market tak menentu, mereka akan pergi kepada Treasury yield lah. Okay, so that's why ini yang kita dapat tengok melalui graf ni ataupun carta ni. Okay, so first thing first, kita kena fahamkan situasi yang ni lah.
Okay, the next ni saya nak bincangkan regarding apakah benda-benda yang tengah hot sekarang ni. So kalau kita tengok yang ni, kalau saya highlight ni, dia kata previously we expected inflation to potentially peak in Q1 while remaining elevated for the rest of the year, but scenario is looking less and less likely. Maksudnya benda apa ni, rate inflation ni mungkin boleh naik lagi. Sebab apa? Sebab apa dia kata looking less and less likely? Sebab kenaikan harga komoditi dan juga energy, based on apa yang tengah berlaku lah, situasi perang, bukan perang dunia ketiga lagi, tapi Russia versus Ukraine, dan juga macam mana NATO, US semua ni kan. So benda ni memang dah cacah marbah lah buat masa sekarang. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, ini Janet Yellen cakap, Americans will likely see uncomfortable high inflation this year. Benda ni ramai dah boleh jangkakan, tetapi yalah, Treasury apa ni, yang Janet Yellen pun macam tak mengaku dan sebagainya, sampailah berlaku perang, baru dia pun mula mengaku. Okay, and then next, okay, this apa ni, skyrocketing gasoline prices place unbearable burden. So sekarang ni bila dah nampak kesan peperangan antara Ukraine dan juga Russia, semua dah faham Russia adalah antara negara pengeluar minyak, pengeksport minyak, ataupun dia boleh katakan dia kontrol minyak juga selain daripada Arab Saudi. Okay, so bila US sanction Russia, and Russia dia boleh react balik lah based on kekuatan yang dia ada, which is ada kata apa, dia control in terms of pengeluaran gandum dan juga yang ni oil. So apa yang sekarang berlaku, harga minyak naik macam dekat US, even saya difahamkan Singapore pun tengah naik. Tu ada saya nampak troll orang Singapore nak masuk Johor nak isi minyak kan. Okay, so benda ni dah mula kesan ni dah mula dirasai lah. Okay, so dekat US pun dia naik banyak kali ganda, and walaupun orang boleh kata tak ada masalah, belilah kereta Tesla, ataupun tak payah travel, work from home je kan, tetapi kesan sampingan bila harga minyak naik tu, of course supply chain semuanya pakai minyak, dia akan meningkatkan lagi harga makanan dan sebagainya, dan benda ni akan jadi sangat-sangat kita panggil tak baik lah. Okay, sangat-sangat gila nanti. Tapi sekarang ni nampak harga minyak naik tu, yang macam ride share, delivery driver ni semua terkesan lah. Okay, so this is one of the kesan. Kesan yang satu lagi selain daripada minyak adalah harga nikel. Nikel yang nak buat besi dan sebagainya, ini yang bahagian komoditi ni, yang ni pun dah mula naik. Okay, and then the next saya nak tunjuk juga dekat tuan-tuan dan puan, apa ni, Russia adalah antara negara yang mengeluarkan Ukraine adalah antara negara yang mengeluarkan certain part of the chip. Chip ni sangat penting. Komputer semua adalah something instrument yang sangat-sangat penting sekarang ni. So bila dua negara ni bergaduh, ni dia kata Ukraine is a key supplier for gas neon, and Russia is a critical producer of rare metal like palladium. So dua-dua negara ini memberikan contribution dalam penghasilan chip. So bila dua-dua negara ni tengah berperang, of course production mungkin kurang. Mungkin dekat belah Russia kalau everything okay pun, tapi belah Ukraine production ni kurang. Okay, so walaupun kita nampak dua negara ni tengah bertelagah, tetapi dari sudut production, kadang-kadang dua negara ini memerlukan antara satu sama lain. So bila benda ini berlaku, dia memberi kesan juga on the global chip lah. Okay, so benda ni sangat-sangat penting. Saya tak tahu nanti graphic card pun mungkin terkesan ke dan sebagainya. Apa yang saya pasti dalam report ni dia kata on the semiconductor lah. So benda ni pun akan mungkin menaikkan lagi harga this chip dan sebagainya. Sebab kalau tak ada orang nak produce, nak cater the demand, harga dia akan naik. Okay, so ini adalah benda-benda yang dari sudut kenaikan harga tenaga dan juga komoditi. Setakat ni inilah, kita tak tahu kalau benda ni masih berterusan dengan US yang sangat-sangat lemah dan bukannya nak menyelesaikan masalah, tetapi lagi menambahkan masalah lagi dengan NATO dan sebagainya. Dan yalah, Rusia pun dia ada kepala dia sendiri, Ukraine pula dengan
presiden dia yang itulah susah saya nak cerita, tetapi apa yang berlaku sekarang ni nampaknya macam tak nampak penyelesaian. US pun dengan dia punya kepala semua, kalau benda ni makin berterusan, dia akan memberikan kesan yang sangat-sangat buruk. Sebab kita dah lah lepas COVID kan. Lepas tu sekarang pun macam kalau kat Malaysia pun dah masuk stage endemik. Tapi tiba-tiba kalau kena lagi tekanan ekonomi ataupun impact ekonomi, then dia sangat-sangat merugikan lah untuk semua orang. Okay, so next kita nak cerita tentang 16 Mac ni. Okay, so 16 Mac ni apa yang berlaku adalah FOMC ataupun Federal Open Market Committee dia akan start meeting dan mereka akan buat announcement lah regarding rate hike dia. Okay, so apa yang dia kata, Jerome Powell kata, I'm inclined to propose and support a 25 basis point rate hike. So market sekarang ni dah capture 25 basis point. Itu maksudnya dia dah price in lah dalam market kripto ke market mana-mana. Okay, so even for cryptocurrency market, esok 16 Mac betul. Esok nanti kalau pengumuman dia adalah 25 ataupun kurang daripada 25, most likely harga dia lebih kurang sekarang ataupun dia mungkin akan naik lah. Okay, mungkin naik sikit lah. Tetapi kalau basis point ni lebih daripada 25, then most likely akan ada sharp decline. Okay, tak bermaksud dia akan crashkan the market, tetapi kemungkinan besar harga kripto akan drop. So kalau siapa nak buat trading dan sebagainya, hati-hatilah esok. Okay, so selalunya kalau bila nak ada FOMC meeting dan sebagainya, saya tak masuk trade sebab nak tengok market nak jatuh ke ataupun nak naik based on pengumuman ni lah. Dia kadang-kadang bila jatuh tu bukan bermaksud the whole week dia akan jatuh, tak. Dia mungkin sehari atau 2 hari kesan dia, lepas tu dia akan go as usual lah. Itu yang selalu saya perasan setiap bulan sejak tahun lepas. Dia punya reaction only untuk sehari atau 2 hari. Lepas tu dia akan tengok kalau market tu uptrend kan, kalau dia jatuh sekejap, then dia akan naik balik. Kalau market tu downtrend, even though news FOMC ni positif, dia akan naik sikit tapi dia akan continue balik downtrend. Okay, so itu benda yang saya selalu observe lah. Okay, so ini adalah 16 Mac. Kita kena tengok apa yang akan berlaku. Adakah dengan isu peperangan ni dan sebagainya, Amerika boleh gunakan alasan ni untuk naikkan lagi rate? Mungkin juga, sebab sebelum ni dia nak naikkan rate tetapi dia tak ada alasan yang kukuh. Tapi bila start bulan lepas, bila ada isu peperangan dan sebagainya, mungkin dia boleh buat benda ni dan dia blame Russia. Boleh jadi, boleh jadi. Okay, tapi kita kena tunggu. Okay, so sekarang ni kita cerita banyak benda negatif kan, banyak benda negatif. So ada yang kita tanya, okay Ashraf, kripto pula macam mana? Dah cerita pasal energy lah, komoditi. Kita nak tahu kripto ni macam mana. Adakah adakah sekarang ni bear market ataupun kita tengah bergerak ke bear market? Sejujurnya saya tak ada jawapan dia, tetapi sebab nak bagi tahu benda tu berlaku A, which is going to happen A, tak ada siapa boleh bagi tahu. Okay, so maksudnya tak ada siapa boleh bagi satu ramalan yang 100% accurate. Tetapi kita boleh tengok based on movement market tu. Contoh macam kripto, kita boleh tengok aktiviti yang berlaku dalam industri kripto, adakah positif ataupun negatif. Okay, so sekarang ni kita nak tengok contoh one of the big news yang berlaku recently adalah bila Biden keluarkan executive order regarding cryptocurrency. So bila keluar executive order, ramai yang dapat menarik nafas lega, sebab dia tak ada bagi tahu yang cryptocurrency ataupun Bitcoin itu diharamkan. Cumanya dia akan buat executive order untuk regulate lah. So dia kata ini apa yang one of the CEO of Watchman dia bagi tahu, Joe Biden gave crypto company the green light to exist. So dia takkan haramkan. Okay, ini adalah satu news yang sangat-sangat positif. Cuma syaratnya what they have to do now is to behave responsibly. Saya tak tahu apa maksud behave responsibly. So far saya tengok most of the crypto company behave responsibly lah. Cuma ada isu-isu scam. Ada isu-isu scam. Okay, tetapi
as of now, bagi Joe Biden tak ada masalah. Crypto company, blockchain company nak buat kerja dia, tak ada masalah. So benda ni sangat-sangat positif. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, benda yang positif adalah funding. Funding sebanyak 1.8 bilion USD telah dimasukkan for crypto companies. Okay, dan kalau tengok dekat bawah ni, ini semua funding baru yang masuk crypto space minggu ni. Increase of 36% daripada minggu lepas. Maksudnya tuan-tuan puan-puan, walaupun kita tengok harga Bitcoin sekarang bergerak sideways dan sebagainya, dari sudut pergerakan harga ni tidak begitu cantik, sebab of course sangat-sangat related dengan apa yang berlaku di dunia. Tetapi dari sudut perkembangan teknologi ataupun development ataupun funding untuk diberikan kepada syarikat-syarikat kripto ni semakin meningkat tuan-tuan puan-puan. Okay, so of course bila dapat funding hari ni tak bermaksud esok market kripto semua akan naik. Tetapi yang penting kita tahu ada development yang sedang berlaku, dan selagi ada development dalam kripto dan juga blockchain on a long term, insyaAllah benda ni dia boleh naik lagi. Cuma buat masa sekarang, selagi ada perang lah, ada kenaikan harga komoditi, minyak dan sebagainya, of course market akan react terhadap, market kripto pun akan react terhadap news-news yang besar macam ni. Okay, so ini antara benda yang bagi saya sangat-sangat besar lah, hint yang sangat-sangat besar. Funding masih ada lagi. Dan ini news yang terbaru. News yang terbaru adalah EU Parliament Committee telah vote untuk tidak menolak proof of work crypto macam Bitcoin. Mana-mana cryptocurrency yang menggunakan konsep proof of work memang ada dibawa ke dalam cadangan untuk haramkan ataupun ban cryptocurrency yang related to proof of work, tetapi cadangan itu ditolak oleh EU Parliament Committee. So benda ni sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab ramai yang bawa naratif Bitcoin is not environmental friendly, Bitcoin ni mencemarkan alam sekitar dan sebagainya. Okay, tetapi kalau kita compare dari sudut Bitcoin, kesan Bitcoin terhadap alam sekitar dengan industri-industri lain, sebenarnya industri lain tu lagi dahsyat. So ibaratnya kalau nak ban Bitcoin, lebih baik ban kereta kan, lepas tu bawa kereta kuda. Ataupun kalau nak ban Bitcoin, lebih baik ban all this orang syarikat-syarikat ataupun kilang-kilang yang buat paper kan, yang nak print duit banyak-banyak guna paper, semua ni pun actually you releasing carbon kan. Baik tak payah pakai duit kertas kan. Buat sistem butter. Kalau nak cerita environmental impact lah. Tetapi kalau kita tengok dari sudut kebaikan dan juga keburukan, Bitcoin lebih banyak bagi kebaikan. Bahagian environmental part ni, actually Bitcoin boleh dihasilkan menggunakan renewable energy, dan benda ini pun banyak syarikat-syarikat mining tengah explore benda tu. Even El Salvador pun dia nak buat Bitcoin mining menggunakan tenaga gunung berapi. Okay, so bila dah nampak penyelesaian regarding naratif Bitcoin dan juga environmental concern ni, so orang dah boleh nampak, pemimpin-pemimpin Eropah pun boleh nampak actually Bitcoin ni tak adalah masalah yang besar dan masalah ni boleh diselesaikan. So itu yang mereka pun mula sokong. Kalau tak sokong pun at least dia tak reject. So sebelum nak sokong, kalau dia tak reject pun, ini adalah benda-benda yang sangat positif. So kita start daripada El Salvador. Benda ni kita boleh nampak semakin lama dia punya efek dia boleh kita rasa negara-negara lain. Macam Russia pun sama juga, walaupun bank dia sangat-sangat anti crypto, tetapi government Russia dia pro crypto. US pun Biden dia tak adalah kata 100% sokong, tetapi dia tak reject. Itu pun satu hint yang besar. Sekarang ni Eropah pula, Europe pun dia bagi signal yang dia takkan kacau market crypto. So tahun ni saya mula nampak mungkin negara-negara mungkin jadi lebih terbuka untuk menerima crypto. Kalau dia tak sokong pun, at least dia tak kacau. Itu yang paling penting. Okay,
So sekarang ni apa yang ini pandangan saya, apa yang kita sedang alami adalah sedikit correction disebabkan benda-benda yang di luar kawalan macam perang, macam all this isu-isu yang tengah berlaku, geopolitik dan juga sebagainya. Sama juga kripto pernah drop waktu COVID. Sebab apa? Waktu tu coronavirus kan. Sebab market tak tahu apakah kesan yang akan dibawa oleh coronavirus. Sebab apa? Sebab bila kita tengok news waktu mula-mula tahun 2020 dengan apa yang berlaku dekat Wuhan, memang sangat-sangat scary dan that's why market jatuh. Bitcoin pun jatuh sampai 3,000. Lepas tu quickly dia naik balik. Cuma bila kita cerita tentang perang Ukraine Russia ni, naratif ataupun media selalu akan gebar-geburkan bahagian World War 3. World War 3 ni bila kita fikir itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. That is why market susah nak naik. Dia bukan isu Bitcoin akan jatuh ke harga kosong ataupun bear market dah start, long bearish market dah start dan sebagainya. Okay, ini pandangan saya lah. Bagi saya, apa yang kita sedang alami bukan sahaja market kripto, tapi mana-mana market sekarang ni sangat-sangat uncertain. That is why kalau tadi saya share gambar ni, ini adalah satu bukti yang kukuh. Okey, di mana ramai pelabur mula pergi dekat pelaburan yang lebih selamat. Okey, tetapi kalau dah ada satu resolusi tentang isu yang tengah berlaku sekarang, then most likely market akan bergerak naik ke atas baliklah. Crypto market pun sama juga. Tetapi ada satu test yang Bitcoin kena lalui juga. Sebab kalau betul kalau dah inflation tu dah berlaku, satu benda yang Bitcoin ramai yang harapkan buat tetapi belum berlaku lagi adalah Bitcoin sekarang mengikut Bitcoin ataupun market kripto sangat-sangat mengikut market stock. Apa yang diperlukan sekarang adalah mampukah Bitcoin buat decoupling. Decoupling ni adalah dia bergerak atas dasar sendiri, tak ikut mana-mana market. Itu yang sangat-sangat diharapkan. Kalau contoh things get worse dan sebagainya kan, contohlah berlaku perang dunia ketiga dan sebagainya, waktu tu kita akan tengok the real test. Adakah Bitcoin boleh buat dia punya movement dia sendiri ataupun dia akan ikut aset kelas lain macam stock market dan sebagainya. Okay, so benda ni kita tak tahu sekarang. Tapi kalau kejadian tu berlaku ataupun apa-apa benda baru yang berlaku yang mungkin boleh menyebabkan dia decoupling, then kita boleh tahu okay, then Bitcoin is a asset class yang sedang bergerak dengan dia punya hala tuju dia. Okay, but of course sekarang ni ada Bitcoin dari sudut fundamental dia ada dia punya own pergerakan dia in terms of halving dan sebagainya. Okay, so benda ni yang bagi saya sangat-sangat penting untuk kita monitor. Itu yang saya nak share sedikit lah dengan tuan-tuan puan-puan. Sebab sekarang ni kita nampak semuanya negatif. Dan even kalau tengok Google dan sebagainya, bila kita search keyword cryptocurrency, Bitcoin, NFT dan sebagainya, dia tak semeriah macam dulu. So bila benda tak meriah dan kita nampak funding banyak masuk, maksudnya development sekarang tengah berlaku dan mungkin berlaku dengan lebih pesat lagi. So siapa yang bagi saya, siapa yang nampak benda ni, dia akan target projek-projek yang dia boleh invest sekarang ni, so that dengan team yang kukuh dan sebagainya, so that bila market dah kembali pulih, then harga kripto akan start melonjak naik balik lah. Okay, ini just pandangan saya dan tuan-tuan puan-puan boleh buat analisa masing-masing. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Siapa yang belum subscribe lagi, yang baru datang ke channel ni, selamat datang. Tekan butang like, tekan butang subscribe, komen. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.